macam makan menantu kamu ke, Jo? Tengok-tengoklah dengan perangai tu. Buat malu orang kampung tu. Bayangkanlah kalau perangai dia macam tu atas pelamin. Malu kau, Jo. Tergedik. Ayah's coming. Awak post apa yang kita buat sekarang ni di Instagram Is it a secret? Laila, ada orang nak bunuh kita kot. Awak tidak boleh lagi bersosial media lepas ni. What? Gelak pun dah nampak macam nak ambil perhatian. Itu antara dua contoh ataupun kompilasi daripada seretan drama daripada Si TikTok dan juga Kampung People. Yeah. Okey, yang mana kita nak bawakan hari ini berkenaan dengan topik lapar perhatian. Lapar perhatian atau Adakah ia satu penyakit? Okey. Itu yang kita nak bawakan hari ini. Dan pastinya lah kan, Sugi dan saya tak cukup untuk kita nak huraikan panjang lebar. Kita ada 3 tetamu di studio hari ini. Kita nak perkenalkan terlebih dahulu di hujung sana. Minggu lepas saya baru berjumpa dengan dia. Hari ini kita kembali berjumpa ya Cik Zaid. Kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad, penendi motivasi kita hari ini. Apa khabar Cik Zaid? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Kita juga bersama dengan Fariz sekali lagi. Fariz, awak tak lemah sekarang? Lemah sikit. Jangan lemah, naikkan semangat awak. Naikkan semangat awak. Dan kita bersama dengan kita nak bersama dengan seorang pengaruh media sosial iaitu Nelly Sanur Azhar ataupun lebih mesra kita panggil Nelly lah. Hai Nelly. Okey, baik. Topik kita hari ini memang topik yang cukup panas, hangat. Saya nak tadi saya cakap lapar perhatian atau tidak sebenarnya lapar perhatian satu penyakit. Okey, Fariz pun semalam dah kata kat awak berkongsi di Instagram awak, kata topik hari ini topik yang hangat. Okey, kita mulakan topik yang hangat ini. Apa kata kita mulakan dengan awak lah Fariz, kan? Memandangkan awak yang kata topik ini topik yang hangat. Awak tadi saya dah tanya sama ada awak ni lapar perhatian ataupun tidak. Awak kata tidak, tapi sejujurnya pernah tak orang kata Fariz kau ni buat benda macam ni sebab kau lapar perhatian lah. Sudahlah Fariz. Jujur ada lah. Jujur ada. Okey, kenapa dan bila? Apa yang berlaku? Kongsikan. Okey, sebab mungkin orang tua sebelum ni saya tidak terlalu dikenali kan. So bila dikenali dengan konten-konten dan orang kata dengan ibu saya, dengan mak saya. Jadi ada yang ambil secara negatif, ada yang ambil secara positif. So ada yang secara positifnya ambil this is funny, this is lucu, menghiburkan. Tapi setengah orang yang ambil secara negatif, dia akan macam dia lapangkan perhatian lah tu. Dia nakkan perhatian. But in a way, bila kita dalam industri muzik atau industri yang ini, kita perlukan perhatian orang sebenarnya. Tapi cara kita untuk dapatkan perhatian tu bergantung pada diri kita, secara negatif atau secara positif. Dan kita yang akan tunjukkan negatif atau positifnya impak itu. So setiap perbuatan kita tu akan diteliti dan dilihat oleh lapisan masyarakat. So pada saya, bila kita bercakap pasal lapar perhatian ni, dalam industri saya memerlukan perhatian itu. Memerlukan perhatian itu dari konteks di mana perhatian itu memberi impak positif pada saya untuk cari rezeki. Tapi itulah, benda ini subjektif. Kalau kita tanya saya, dia sangat subjektif. Masing-masing mempunyai pendapat tersendiri kan. Okey, kita dah tanya Fariz, kita nak tanya kepada Nelly juga. Nelly berapa lama dah sebenarnya menjadi seorang pengaruh di media sosial? Saya rasa baru 2 tahun start PKP.
Dah 3 tahun ya? Ya, dah masuk 3 tahun dah. Sebenarnya kan. Lama dah. Okey, kalau melihat kepada sekarang ini kan, trendnya mungkin berbeza sebelum ni. Tapi mungkin orang dah lebih pandai, lebih bijak menilai. Ada tak orang kata cabaran yang kadang-kadang boleh bagi tekanan untuk Nelly sendiri? Tekanan bila main social media ni. Actually, saya personally, saya suka bagi positif konten. Lepas tu saya banyakkan husnuzon lah. Tapi of course, orang yang bersikap negatif tu akan berada kat mana-mana. Itu cabaran kita kan. Kadang satu komen orang tu buat kita tak boleh tidur malam tau. Sebab kita manusia, kita akan sentiasa berfikir. Itu normal. Kita tak boleh tutup mata semua kan. Tapi saya rasa cara kita untuk tangani satu je lah. Saya selalu pegang pada satu quotes ni. If you cannot tolerate with critics, you takkan pergi mana-mana. So kita kena terima kritik dalam hidup kita. Kalau kita rasa benda yang kita buat tu betul, teruskan. Tapi kalau salah, maybe we have to change ourselves something lah kan. Untuk better result macam tu lah. Tapi kalau apa yang kita dengarkan, apa yang Nelly kata, memang Nelly lakukannya sebab itu adalah satu pekerjaan yang awak lakukan kan. Tapi masing-masing ada pendapat tersendiri dan seperti Faris katakan, ini adalah sangat subjektif. Apa yang kita rasa betul mungkin tidak betul pada orang lain. Jadi Encik Zaid, mungkin Encik Zaid boleh kongsikan sebenarnya orang yang lapar perhatian ini ada juga yang mungkin dari sudut psikologinya adalah satu personality disorder. Mungkin secara amnya kita nak memberikan orang sedikit mukadimah lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Betul yang Sugi sebut tadi, bila sebut perkataan perhatian ni, dia ada dua lah, dia ada ekstrim, ada yang tak dapat perhatian, lepas tu ada yang memang ketagih pada perhatian. Dia yang lapar perhatian ni dia lebih kepada ketagih sebab dalam saya bukan ahli psikologi, saya pun tak boleh nak diagnose apa-apa, tetapi secara amnya kita boleh kategorikan perhatian ni dia macam adiktif. Dia seronok kan. Dia kalau dalam otak kita ni dia ada middle brain tu. Ada macam middle brain ni kebetulan dia di mana remaja, dia macam ada chemical dalam tu yang banyak dekat remaja. Peringkat remaja dia bertumpu kat situ. Bila peringkat dewasa otak kita ke depan sikit. Ini depan ni rational thinking. Bila rational thinking kita tahu kita buat macam ni orang tak suka. Tetapi bila dia berada di tengah-tengah ni dia lebih kepada adiktif. Dia suka kalau orang bagi perhatian walaupun perhatian tu negatif. Dia seronok dan dia boleh dia jadi emotional. Kat sini dia dikontrol oleh emosi. Masalahnya bila ada juga yang tak dapat perhatian dia jadi depressed. Dia kata kenapa aku buat ni orang tak respon pun krik-krik kan. Dia mula depressed. Yang pertama sekali kita kena acknowledge lah generasi dah berubah. Zaman dah berubah. Tepi saya ni orang muda semua kan. Ini zaman mereka. Maknanya di zaman mereka perhatian ni penting. Macam Faris sebut tadi untuk bisnes, untuk artis kan. Tetapi ada beberapa benda yang tak akan berubah mengikut zaman. Benda-benda tu prinsip kehidupan lah. Yang kita kena pegang betul-betul. Pertama sekali ialah maruah kita. Itu tak boleh dijual beli. Sehingga malangnya ada orang yang sanggup menjual maruah dia demi konten. Itu kita boleh kata dah cross the line lah. Yang kedua ialah dari segi adab kita. Adab kita dengan manusia lain. Walaupun kita nak perhatian lapar macam mana pun, jangan mengorbankan adab. Sebab benda tu once gone, dia tak dapat balik. Dia buat persepsi negatif kepada orang lain. Jadi untuk ini memang betul. Ada juga yang perhatian tu dari segi macam Sugi sebut tadi. Dia bukan lapar perhatian tetapi dia nak minta tolong. Dia nak meminta tolong melalui buat benda-benda yang pelik. Contohnya kanak-kanak. Kanak-kanak kan dia tantrum, guling-guling kan. Bukan dia nak tantrum sangat tapi dia nak attention kita. Tadi aku buat muka baik, senyum, tak ada orang layan. Aku guling lah. Bila guling je ramai pula pergi. Tapi sebagai dewasa kita tak boleh lah nak guling kan. Macam tu kan. Unfortunately tak boleh lah. Tolonglah jangan guling-guling kan. Orang kata ambil pendekatan itu untuk anak-anak mungkin mereka tak ada pemikiran rasional. Cik Zahid, kalau sekarang ini pula lebih 70% sebenarnya anak-anak muda sekarang ni kan dalam terutama mereka yang lepasan SPM, mereka orang kata cenderung untuk menjadi pemengaruh di media sosial ataupun influencer ni. Sebab apa? Kita tahulah kan mungkin mereka berpendapat yang mudah nak mendapat pendapatan dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita nak fahamkan mereka ni untuk mereka ini dia pelajar memilih untuk tidak menyambung pelajar. Salah satunya nak jadi influencer dan juga pelajaran. Salah satunya nak jadi influencer dan juga nak jadi kaya, popular dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita nak sedarkan mereka ini bukanlah jalan yang betul sebenarnya. Ilmu itu pun penting. Nak jadi pengaruh pun kena ada ilmu juga, Cik Zahid. Setuju. Saya memang bila saya ternampak yang tu memang jadi big topic lah dalam bidang saya. Ramai orang tanya saya
okey ke tak okey kan. Memang boleh sebenarnya. Memang dapat berduit banyak kalau jadi influencer. Even jadi waiter pun dah 2,000 dah gaji. Jadi bawa food rider 5,000. Jadi influencer unlimited kan. It could be anything that you know. But problem is masalahnya sampai bila? Sebab itu trend semasa. And contoh kita influencing kan. Dulu dalam dalam YouTube, dalam Facebook, sekarang berpindah kepada TikTok. So you have to keep up with the trend and memerlukan ilmu. Okey, dan yang kedua, sampai bila kita nak buat macam tu? Sebab kita education ni ialah pelaburan. The best investment in life is education. That's right. Jangan ibu bapa lah, jangan fikir aku kena keluar duit 20,000, 30,000 itu gone macam bukan. Itu pelaburan dan dia macam foundation, asas kepada kejayaan kehidupan kita. Memang betul orang yang mungkin yang kes tu tadi keluar sebab ramai nampak shortcut. Dia nampak short term, dia nampak 5 years, 10 years from now. Memanglah betul. What happened after that? Orang yang ada ilmu mungkin short term dia mungkin lemah pula. Maksud dia saya boleh selit lah. Kena ikut zaman juga lah. Sekali-sekala kan. Maksud dia macam ni. Bila ada ilmu, mungkin awal-awal investment dia tak datang sekaligus. Macam kita melabur kan. Dia kena long term. Janganlah beli hari ni tu dapat untung ribu-ribu. Itu tipu tu. Itu lebur, bukan melabur kan. Sama juga ilmu. Mungkin gaji kecil mula-mula kan. 2,000, 3,000 kena marah dengan bos. Kena pressure lah tak padan belajar tinggi-tinggi nak kena ni ke. But you look at long term. Long term you grow. And then proses belajar tu sendiri. Universiti tu kan. 5 tahun kat universiti tu bukan belajar ilmu degree semata-mata. Tapi belajar teamwork, belajar komunikasi kan. Duduk buat paper, project, deadline tu. Teach you how to manage resources. Benda tu yang akan bantu kita. Bukan setakat dapat 2-3,000, nothing lah. Later you get much more than that, insyaAllah. Betul, setuju dengan apa yang Cik Zaid katakan. Dan pada masa yang sama, kami tak nafikan yang kalau anda seorang influencer ataupun TikToker yang sekarang ni, itu adalah satu profession untuk anda. Memang sekarang ni menjadi seorang influencer adalah satu professional job. Jadi kami tak nafikan kalau itu adalah tugasan ataupun pilihan anda. Tapi kita nak tanya Nelly kan. Nelly, tadi Nelly berkongsi juga semalam Nelly adalah juga terganggu dengan sedikit komen dan kami nak tahu Nelly bagaimana Nelly mengatasi situasi sebegini sebab sebelum ni pun Nelly ada satu video di mana Nelly jatuh daripada troli viral, ada orang kecam. Bagaimana pasal awak bawa adik awak, bagaimana awak menghadapi situasi itu dengan komen-komennya segalanya lah Nelly? The best answer is to keep silent. Macam betul lah macam apa Mr. Zaid cakap tadi. Kita kena fikir juga ada benda long term, ada benda short term. Kalau I nak marah orang tu, memang I boleh dapat view yang tinggi untuk that time. Tapi orang bila dah habis tu orang akan cakap, dia ni kenapa suka marah, negative person semua. Tapi bila kita, itu saya rasa lumrah kot. Saya kena terima yang kita ni manusia, memang kita tak sempurna. Tak ada siapa pun suka, tak semua orang suka kita. Itu normal, tak semua orang suka kita. Bila kita tak expect lebih-lebih pada orang, so kita tak kecewa sangat. Itu yang saya rasa bila kita jadi public figure ni, kita kena terima benda tu sahaja. Takkan ada orang yang 100% akan suka kita kot. Mesti ada yang macam tak berkenan yang ni, tak berkenan yang ni. So apa yang penting, appreciate siapa yang suka you, siapa yang menghargai you. Itu je the best thing kot. Betul. Just keep silent. Saya faham apa yang Nelly katakan, tapi itu daripada Nelly. Kadang-kadang kita melihat kepada sosial media ni, saya pun jadi demam juga melihat. Siapa kecam awak? Bagi tahu saya dia sekarang. Dia bukan kecam tau. Dia kadang-kadang konten tu kadang-kadang sebagai kita community, kita duduk dalam masyarakat. Kan kita kena jaga sensitivity juga. Kadang-kadang ibu bapa buat anak sebagai konten. Kadang-kadang kawan-kawan yang baru-baru ni kan yang ada isu aurat dan sebagainya ataupun memperlekehkan pemakaian dan sebagainya. Ini pastilah kan akan mengusik orang kata kegeraman emosi orang yang melihat ni kan. Sebenarnya kalau Nelly tengok kan sekarang ni dia lebih orang kata tak ada kualiti video tu, lebih orang suka sekarang ni. Macam mana untuk kita nak bagi macam masyarakat faham sebenarnya itu tak ada hasil, tak ada kualiti pun? Itulah kadang-kadang susah nak fahamkan orang. Sebab tu saya ni kalau boleh saya macam itulah saya cakap ada orang dia cakap, "Kak, saya dah penat lah nak belajar, saya nak jadi macam influencer. Akak. Saya nak jadi macam Akak." Mudah dek. Saya cakap benda yang senang je. Kalau apa-apa pun, at least you finish your SPM, apa pun, diploma you ambil, degree tu it's up to you, you nak atau tak. Tapi apa pun,
adalah some education untuk you. Sebab diorang ni sekarang hanya fikir viewers, hanya fikir konten yang apa-apa je, tapi janji numbers tu naik. Numbers tu naik. So kalau I macam nak tekankan dekat orang, saya nak cakap benda tu. Macam Nelly, kita fahamlah kan, Nelly macam mengetengahkan konten-konten yang memberi kesedaran. Because of adik Nelly kan nak bagi pendedahan pada orang ramai, konten-konten yang boleh terima tu okey. Saya ada satu benda yang selalu sedar macam cakap dengan diri saya. Sometimes itu adalah maybe sebab budak tu masih belasan kan kadang. Diorang tak mampu fikir rasional kan tuan. Diorang tak mampu fikir sampai ke tahap yang apa aku buat ni akan bagi impact tak dekat keluarga aku. Kita ni buat konten kita fikir sebab kita ada parents. Orang akan cakap anak dia ni kenapa tak diajar ke? Tapi ada budak sebab maybe mungkin itulah bezanya budak-budak dengan orang dewasa. Tapi saya dah boleh baca minda penonton sekarang ni ala yang tua pun tak ada. Secara rasional. Bukan setakat budak-budak. Ni komen yang kalau boleh saya kongsikan. Maya Muhammad berkata, zaman digital sekarang memang perlukan followers untuk melariskan jualan, meramaikan peminat di media sosial for marketing purpose. Mendapat lebih perhatian bererti mendapat lebih keuntungan dari segi populariti, bisnes, namun mesti mengikut garis panduan jangan sampai tersasar. Okey, selepas ni saya nak tanya Faris mengenai ini sebagai seorang artis memang kena buat marketing kan? Tetapi sebelum tu apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Pada pendapat saya, orang yang lapar perhatian ini sebenarnya mereka mahu menjadi terkenal. Kebanyakan individu yang lapar perhatian biasanya memuat naik video di media sosial sebagai mempersendakan orang lain seperti golongan OKU, melawakkan jenayah rogol dan sebagainya. Mereka sebenarnya sengaja mencari masalah, mendapatkan perhatian. Saya sendiri belum pernah berjumpa orang yang jenis lapar perhatian ini. Pada pendapat saya, lapar perhatian ialah satu penyakit di mana mereka mungkin sudah terbiasa dengan sikap buat dahulu, fikir kemudian. Bagi pendapat saya, lapar perhatian ni mereka adalah seseorang yang bertindak semata-mata dengan cara yang ditujukan untuk meraih perhatian orang lain. Akan membuat mereka rasa lebih baik, dapat meningkatkan self-esteem tanpa mengambil kira baik ataupun buruk. Sanggup melakukan perkara yang tidak kita boleh masuk akal lah, dan hanya untuk mendapatkan perhatian. Saya buat masa sekarang ni tak pernah ada pengalaman. Bagi saya, attraction seeker ni kalau tak dikawal akan mengganggu emosi mereka dan takut akan orang kata tak dapat kontrol lagi lah. Okey, baik. Itu pandangan mereka. Masing-masing ada pandangan. Tidak ada betul, tidak ada salah di sini. Tapi kita nak tanya Faris. Faris, okey, biasanya sebagai seorang artis, betul. Anda lah sebagai seorang artis perlukan sokongan daripada orang ramai, perlukan followers. Dan sekarang ni pula kadang-kadang bila nak dapat job pun mereka tengok, followers berapa ramai? Lebih 10,000 ataupun tidak. Itu pun satu isu kebelakangan ini kan. Tapi sebagai seorang artis ada juga yang lakukan gimmick sebab perlukan perhatian nak promosikan lagu ataupun filem ataupun segalanya. Bagi Faris sendiri, sejujurnya, apa pendapat Faris? Adakah Faris rasa tak apalah kalau nak promosikan, buat je lah, perlukan perhatian kan? Ataupun Faris kata tak perlulah, buat je secara konvensional? Itulah realiti yang kita kena terima sekarang ni. Pada saya, realiti di mana media sosial tu berkuasa sekarang ni. Media sosial juga boleh bawa kita ke depan atau boleh ke belakang dengan kita. Betul. Jadi, saya kena terima kenyataan pahit ni bahawa memang kita perlukan promosi daripada pahit. Pada saya pahit. Lemas macam ya awak. Ya, pahit. Pahitnya macam tu. Maksudnya, ada manisnya tapi cerita yang pahit dulu. Ya, silakan. So, yang pahitnya pada saya, kita perlu kadang terpaksa buat sesuatu yang di luar jangkaan. Kadang-kadang kita tak tahu outcome ataupun apa yang akan jadi kalau kita buat benda tu. Tapi because kita nak tahu, okey, kita perlukan perhatian ini untuk macam tadi katalah kita nak promosikan lagu ke, movie ke, drama ke kan. So rakyat Malaysia ni satu yang saya perasan, mereka sukakan
konten-konten sebegini yang pelik, yang kadang-kadang tidak memberi impak positif pun. Tapi dia macam tak ada substance lah. Tak ada substance. Dan saya agak risau dengan generasi yang baru-baru ni. Sebenarnya yang adik-adik saya ni kan. Nampak kerisauan. Risau sedikit sebab apa? Mereka tend to do something yang mereka tak tahu nanti outcome tu bukan sekarang tau. Dia after 10 years. You tengok balik nanti. Tak tahu bukan tak tahu. Tak fikir. Tak fikir. Diorang mungkin pressure of media sosial tu menyebabkan mereka, aku nak jadi macam tu juga. Aku nak jadi macam Nelly juga. Maksudnya sekarang ni semua mengejar glamour lah. Okey. Cik Zahid, kalau kita bercakap mengejar glamour dalam platform di media sosial dan sebagainya kan, di online, macam mana pula dengan mereka yang mencari sumber pendapatan dari situ tapi mengeluarkan konten-konten yang jeli? Maaf saya cakap. Faham. Okey. Satu prinsip yang kita kena pegang lah, terutama orang Islam lah. Paling basic prinsip dia, matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab, banyak sebab dia. Pertama sekali, kita biasa dengar orang kata, tak apalah dia tipu. Contohnya, tipu PhD lah kan. Tak apalah tipu PhD tapi ilmu dia bagus. Saya pun termenung. Boleh ke macam tu? Dia menggalakkan orang, tak apalah dia scam sebab nanti dia tolong orang susah juga. Hai, pelik betul lah. Ini samalah. Tak apalah aku gadai maruah aku, asal barang aku naik, jualan aku naik. Tak logik kan? Jadi, pertama yang tu, matlamat sememangnya tidak menghalalkan cara. Kalau kita dapat tu, saya tak berani nak kata halal ke haram pula. Kalau dia mengambil hak orang lain dan sebagainya. Yang kedua, benda tu recorded. Forever kan? Macam you all ni kan, careful. 10 years, 20 years from now, you become somebody's father, mother, grandparents maybe kan. Betul. Tengok, lama anak cucu tengok kan. So when you think long term like that, you akan stop lah sekejap. Fikir 2 kali. Dan yang ketiga ialah, saya suka apa yang Faris sebut tadi, is element of education. Okey, kita banyak komplain generasi zaman sekarang macam ni kan. Semua tak betul. Tapi ask ourselves, what are we doing? Apa kita buat untuk ubah masyarakat masa depan kita lah. Di tangan kita. Nanti anak cucu kita akan claim kita. Atuk dulu buat apa? Buka balik social media. Buka balik. Masya Allah. Atuk macam ni. Kan? Dia dah menjadi satu legacy yang tak bagus. Jadi sama-sama kita fikir. Paling penting, yes, setuju. Saya pun kena juga. Saya pun ada klien dan sebagainya. Saya pun kena relevant. Saya pun kena visible. Tetapi saya suka yang glamour tadi yang Fatin sebut tadi. Saya ada satu prinsip yang sangat membebaskan saya sekarang. Dulu memang kita nak kejar glamour, kita nak kejar duit, nak kejar pangkat. What happen bila tak dapat? Kita depressed. Kita rasa macam, susahnya nak dapat ni. Sekarang, I let go all those things. Saya kata, okey, aku nak reverse. Ini orang Jerman punya secret. Kenapa Jerman maju, negara dia reverse benda ni. Dia kata, jangan kejar glamour, jangan kejar duit, jangan kejar pangkat. Biar benda-benda tu kejar kita. Then you tanya, why? Kenapa benda ni nak kejar aku? Because you are quality. Because you are good. Because people love you. So you build yourself. Kita build diri kita supaya konten kita quality. Macam Faris, kalau boleh buat lagu yang educate anak-anak muda. Macam jangan lalai semata-mata. Jangan lemah sangat. Jangan lemah. Boleh. Lepas ni kuat. Boleh guna ayat-ayat tu tapi ada conclusion. Kick dia tu. Macam yes, you can do it. Contoh terbaru, contoh terkini lah macam filem Mak Kilau kan. Filem entertainment tapi banyak elemen yang buat satu negara naik semangat. So if you guys can do this through your content, wow. Then anak cucu tanya besok, apa Atuk buat? Atuk dulu buat satu lagu, because of that song, semangat naik semua. You have a great legacy. Good idea. Cubalah fikir, kita semua kena bantulah benda-benda macam ni kan. You have the power, you are the audience. Sebab kita influencer. Ini sebenarnya dapat glamour, whatever akan kejar you lah. Tapi di hari ini ramai juga yang kalau ditegur akan kata alah ini social media platform aku sukalah nak post apa, it's my wish kan. Tapi bagi saya ini cara saya melihatlah ya. Kalau orang kata pilihannya di tangan kita, sama ada kita nak layan konten-konten ini ataupun kita tidak mahu layan. Kita boleh filter apa yang kita nak lihat, apa yang kita tidak mahu lihat. Dan mungkin di penghujung perbincangan ini, Faris dan juga Nelly juga boleh berikan sedikit nasihatlah kepada mereka di luar sana. Ya, ia adalah media platform anda, tapi anda boleh gunakannya sebaik mungkin untuk memberikan impak yang positif. Silakan Faris dulu terlebih dahulu. Baiklah, apapun Faris harap sebelum kita nak post atau kita nak komen apa-apa tu, kita fikir dulu perasaan mempunyai badan ataupun
komen kita tu ada kebaikan tak? Kan? Tapi itulah terpulang kepada anda sebab betul lah katanya tadi tu, Sugi kata tadi, ni media sosial saya, sekali saya tapi itu mencerminkan anda. Apa yang anda cakap mencerminkan keluarga anda, mencerminkan background anda. So lagi bijak anda punya komen, bijaklah anda nampak di mata orang. Seperti itulah. Okey, Nelly pula bagaimana Nelly? Nak tekankan kepada remaja zaman sekarang yang suka self-proclaim diri dia bipolar bila dia tak dapat sesuatu. Ramai yang macam tu. Self-claim Yes. Jangan ya, bipolar adalah satu kondisi yang serius. Betul, ramai. Bila diorang tak dapat, dia cakap lah parents I tak dapat belikan I iPad apa semua. So stress. Orang lain semua dah pakai iPad, tak boleh. Kita tak boleh macam tu sebab kita kena berdiri di bumi yang nyata. Apa yang kita lihat kat social media tu memanglah orang akan post yang indah-indah sahaja, tapi kat belakang tu peritnya Tuhan je tahu. So for kids nowadays kan, belajar untuk terima realiti. Kalau you rasa you nak ubah you punya life, then work for it. Dan tiada jalan mudah. Fikir long term nak buat something, and of course complete your education. Apa-apa pun ada education, sebab bila bercakap tu orang yang ada education dengan tak ada education tu berbeza. You boleh tu. Itu perbezaannya kan. Kalau kita ada ilmu dan juga apa tindakan kita tu mungkin disuka masyarakat, diterima masyarakat atau sebagainya. Jangan keluarkan kata konten-konten yang boleh memberi kesan kepada pemikiran generasi muda ni. Konten-konten maaflah kan, lebih cenderung kepada konten-konten sampah. Betul. Jadi bijak Tukarkan sampah jadi kualiti. Tukarkan sampah jadi kualiti. Bijak dalam menghasilkan konten, bijak dalam memilih konten yang ingin anda melihat di media sosial.